Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid SRA Sungai Serdang? Mudah-mudahan anak-anak murid semua sentiasa di bawah lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada PDBC online pada kali ini, Ustaz akan teruskan pembelajaran kita untuk tajuk yang seterusnya, iaitu sifat mahmudah, iaitu taubat. Murid-murid boleh buka buku teks tajuk taubat, yang mana tajuk taubat ini mengandungi beberapa tajuk-tajuk kecil di bawahnya, iaitu yang pertama, pengertian taubat. Yang kedua, cara-cara bertaubat. Yang ketiga, dalil taubat. Yang keempat, fadilat bertaubat. Dan yang kelima, akibat tidak bertaubat. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan tajuk taubat ini, iaitu yang pertama, pengertian taubat. Pengertian taubat ialah kembali taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyesali terhadap dosa yang telah dilakukan. Sekali lagi, pengertian taubat ialah kembali taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyesali terhadap dosa yang telah dilakukan. Ya, sebagai manusia biasa, kita tidak lari daripada dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, sama ada dosa kecil atau dosa besar. Ya, yang membezakan antara mukmin dengan mukmin yang lain adalah bertaubat dan kembali taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, Ustaz teruskan tajuk kecil yang kedua, iaitu dalil taubat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Surah At-Tahrim ayat 8. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Murid-murid tahu tak apa dia taubat nasuha itu? Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, bukan main-main. Ya, sebenar-benar taubat. Bukan kita pagi bertaubat, petang buat dosa, petang bertaubat, malam buat dosa balik. Itu bukan taubat nasuha. Ya, syarat-syarat untuk taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita hendak melakukan taubat nasuha dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, iaitu menepati syarat dan rukun taubat yang betul. Ya. Kalau Allah nak terima taubat kita, hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk melakukan taubat. Biasalah, sebagai manusia biasa ni, kita tak lari daripada dosa dan kesalahan. Setiap anak Adam melakukan dosa, dan setiap orang yang melakukan dosa hendaklah bertaubat. Kemudian yang ketiga, cara-cara bertaubat. Cara-cara bertaubat ada 5. Murid-murid boleh tengok cara-cara bertaubat. Kalau kita dah banyak buat dosa, dah banyak buat maksiat, kita kena melakukan kelima-lima
cara-cara bertaubat ini, iaitu yang pertama, menghentikan maksiat. Kalau kita dah banyak buat dosa kecil, ya, cepat-cepatlah kita hentikan maksiat ini, ya. Jangan sampai dosa kecil itu menjadi kelamaan menjadi dosa besar. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa. Bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa. Sungguh-sungguh, syarat taubat kita diterima oleh Allah SWT, hendaklah kita sentiasa bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Yang ketiga, menyesal atas ketelanjuran dosa yang telah dilakukan. Menyesal atas ketelanjuran dosa yang telah dilakukan. Yang keempat, memperbaiki ketaatan kepada Allah. Memperbaiki ketaatan kepada Allah. Kita kena banyak baiki kita punya amal ibadah, ya, solat kita, bacaan Al-Quran kita, dan sentiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan sentiasa memperbaiki, ya, cara-cara kita untuk taat kepada Allah SWT. Cara-cara taubat yang kelima adalah memperbanyakkan amal soleh. Amal soleh banyak, ya. Untuk kita bertaubat kepada Allah SWT, hendaklah kita sentiasa memperbanyakkan amal soleh, ya. Yang sunatnya kita kena buat, yang wajib mestilah kita kena buat, dan amalan-amalan lain, ya, mestilah kita kena buat untuk kita bertaubat kepada Allah SWT, dan taubat itu diterima. Mestilah kita memperbanyakkan amal soleh. Kemudian setelah kita bertaubat sungguh-sungguh, kita akan mendapat kelebihan, iaitu fadilat orang yang bertaubat. Fadilat orang yang bertaubat ada 4. Murid-murid boleh tengok di dalam buku teks. Fadilat orang-orang yang bertaubat ada 4, iaitu yang pertama, dikasihi oleh Allah dan Rasulullah. Orang-orang yang bertaubat ini, Allah akan jamin mereka sentiasa mendapat rahmat, dan akan tergolong dalam orang-orang yang sentiasa bersifat dengan sifat mahmudah. Kemudian yang kedua, dikasihi oleh ibu bapa, rakan dan masyarakat, ya. Ibu bapa akan sayang kita, rakan-rakan akan sentiasa suka dengan kita, dan masyarakat akan sentiasa hormat dengan kita. Kemudian fadilat yang ketiga, orang-orang yang bertaubat akan bebas dari kesalahan yang dilakukan, ya. Maknanya kita kena sentiasa bertaubat, menyegerakan taubat. Jangan sampai kita dah nak mati baru kita nak bertaubat, itu dah terlambat. Kemudian fadilat yang keempat, orang-orang yang bertaubat akan sentiasa terpelihara dari dosa, ya, terpelihara daripada dosa yang dilakukan, ya. Dosa ni ada 2, dosa kecil dan dosa besar. Ya, marilah sama-sama kita menjaga diri kita agar tidak, ya, melakukan dosa kecil dan dosa besar. Kemudian tajuk kecil yang seterusnya adalah akibat tidak bertaubat. Akibat tidak bertaubat juga ada 4. Ya. Murid-murid boleh tengok, boleh baca dan faham dan hayati. Akibat orang yang tidak bertaubat
Yang pertama, dimurkai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah murka, Allah benci, Rasulullah benci. Kemudian yang kedua, orang yang tidak bertaubat akan dibenci oleh ibu bapa, rakan-rakan dan masyarakat. Ya. Kenapa tak nak bertaubat? Mestilah kita kena bertaubat. Menyegerakan taubat. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak bertaubat akan terseksa di dunia dan di akhirat. Dekat dunia dapat balasan, dekat akhirat pun dapat balasan. Kita tengok orang yang tak bertaubat, dekat dunia ni pun dah dapat balasan, apa lagi dekat akhirat sana. Lagilah seksanya pedih, azabnya pedih. Marilah kita mengelakkan daripada kita tergolong dalam kalangan orang yang tidak bertaubat. Keempat, orang yang tidak bertaubat akan hidup sentiasa dalam ketakutan. Takut, sentiasa takut. Nak keluar rumah takut. Sebab dalam diri dia dah banyak dosa dah dibuat. Takut orang, apa lagi takut dengan Allah. Kita jangan sampai hidup dalam ketakutan. Itu dia kelima-lima tajuk kecil. Mudah-mudahan murid-murid dapat faham dan hayati sama-sama. Marilah kita menyegerakan taubat kita. Ya, kita ni manusia biasa, tak lari daripada dosa dan kesalahan. Marilah kita beristighfar. Ya, yang mana Nabi Muhammad SAW ni maksum, tetapi Nabi pun beristighfar juga. Kita kena beristighfar juga sebanyak 100 kali. Ya, mudah-mudahan Allah SWT ya menghilangkan titik hitam dalam hati kita. Ya. Dan kita hendaklah melakukan solat sunat taubat. Ya, solat sunat taubat ni mudah saja. Kita boleh lakukan sebanyak 2 rakaat, 1 salam. Kita cari waktu yang paling sesuai, iaitu 1/3 akhir malam. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat pada pembelajaran kita pada kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bahagia pula kesal.